Pendakap gigi ataupun dalam bahasa perawatan pergigian iaitu braces merupakan satu jenis rawatan di mana ia mampu untuk memberikan susunan gigi anda lebih teratur dan gigitan yang lebih sempurna. Namun begitu, sejak mutakhir ini, kes pendakap gigi palsu ataupun lebih dikenali dengan terma fake braces semakin mendapat perhatian rakyat Malaysia sehingga jika kita tidak memberikan informasi yang sewajarnya, fake braces ini mampu menjejaskan kesihatan oral rakyat Malaysia. Bersama saya hari ini dalam merungkai apakah itu fake braces, sama tapi tak serupa, hanya di Dentist on Air selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua pendengar kita pada hari ini. Saya Dr. Ahmad Imran bin Sabri dari Klinik Pergigian Tumpat dan di sebelah kiri saya adalah jemputan panel yang saya sangat segani dan hormati iaitu Dr. Yatimah binti Osman. Dr. Yatimah binti Osman merupakan seorang pakar pergigian ortodontik daripada Klinik Pergigian Besar Kota Baru di mana juga merangkap sebagai Ketua Kepakaran Pergigian Ortodontik Negeri Kelantan di mana saya difahamkan sudah berkhidmat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia selama 25 tahun, Doktor? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga saya dimaklumkan bahawa genap tarikh hari ini, Doktor, 16 Jun 2019. Ya. Cukup 25 tahun. Ya. Oh, lama, Doktor. Saya pun belum lahir ya. Assalamualaikum, Doktor. Selamat datang ke studio kami. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Macam mana dengan sambutan raya baru ni, Doktor? Alhamdulillah. Doktor balik kat mana tahun ni? Oh, saya balik kampung saya di Kelang, Selangor. Oh, jauh. Okey, Alhamdulillah. Jadi diingatkan kepada semua para penonton dan pendengar kita pada hari ini, sepanjang Facebook Live ini dijalankan dan jika anda mempunyai sebarang komen ataupun pertanyaan ataupun kemusykilan yang berlegar-legar di minda anda semua bolehlah mengajukan soalan anda di ruangan komen yang telah disediakan di ruangan komen Facebook anda. Dan insya-Allah kita akan menjawab soalan anda di sesi soal jawab bersama pendengar di akhir rancangan ini. Jadi nampaknya Dr. Yatimah pun dah bersedia. Kita pun tak nak buang masa. Ayuh kita teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu soalan berbunyi, boleh Dr. Yatimah terangkan sebagai pengenalan, apakah itu braces dan apakah itu pula fake braces? Silakan, Doktor. Terima kasih, Dr. Ahmad. Ya. Sama-sama. Terlebih dahulu, saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kerana telah memberi ruang dan peluang untuk hari ini, untuk kita sama-sama berkongsi ilmu dan juga informasi untuk mereka yang mendengar di luar. Okay, sebagai introduksi ya, apa itu braces? Braces itu adalah satu gadget yang digunakan dalam rawatan ortodontik. Okay. Dan rawatan ortodontik itu adalah satu cabang dalam rawatan pergigian kita. Dan rawatan ini hanyalah dikhususkan kepada pakar, maknanya mereka doktor gigi yang telah melanjutkan pelajaran dan mendalami dalam bidang ini. Okey. Kenapa nak pakai braces? Ya? Soalan itu sebenarnya sering ditanya. Dan tujuan untuk pakai braces sebenar-benarnya adalah untuk mengembalikan fungsi gigi kita untuk menggigit, makan dan sebagainya kerana ramai di luar sana yang mengalami masalah. Tetapi sudah menjadi satu trend memakai braces itu untuk nampak cool, untuk nampak cantik dan sebagainya. Memang ada sebahagian, tetapi yang utamanya adalah untuk mengembalikan fungsi gigi yang kita. Sebenar. Okey. Jadi kita cerita sikit macam mana perkara braces ni ya. Braces ini hanya akan diberikan kepada mereka yang maknanya mulut mereka bebas daripada segala masalah. Giginya haruslah bersih, satu, sihat, tidak ada lubang dan gusi juga sihat. Sebab seperti gambar yang tertera, Doktor? Yes, seperti yang tertera di ruangan yang telah disediakan. Okey. Dan rawatan ini, braces ini adalah rawatan yang perlukan pergerakan gigi pada tulang kita. Jadi dia memerlukan masa yang lama dan berkala. Okay. Jadi kita tunjuk apa itu braces. Braces ini adalah gadget ya, ataupun pedakat gigi bahasa Melayunya yang dilekatkan pada permukaan gigi. Seperti gambar ya, setiap gigi itu ada komponen yang kita letakkan dan disambungkan dengan dawai dan seterusnya. Dia
perlu diikat dengan sama ada dawai kita panggil ligasi wire ataupun yang lebih mudahnya dengan menggunakan O-ring yang berbagai warna yang akan membuat mereka yang melihat rasa lebih menarik. Ya, lebih menarik, dan mana yang tak pakai tu ini nak pakai. Maka tercetuslah fake braces. Okey, Doktor. Ya. Dan perlu diingat, braces ini sekali kita letakkan tidak boleh ditanggal oleh pesakit. Ia melekat kuat pada permukaan gigi. Dan juga jika dilihat pada gambar, memang terlalu banyak gadget dalam mulut. Jadi proses pembersihan memang sangat rumit. Dan rawatan ini macam saya kata tadi, untuk mereka yang pandai berjaga dan segala dalam mulutnya haruslah sihat. Dan rawatan ini memerlukan rawatan susulan. Bukan bermakna sekali kita pakai braces dan that's it. Dah habis tisu, gigi semua automatik dia jadi rata. Tidak. Ia memerlukan rawatan berkala yang ditentukan mengikut keperluan. Dan akhir sekali yang perlu diingat untuk orang ramai di luar sana, selepas gigi kita rata seperti mana yang kita harapkan, braces ini akan ditanggalkan, dan satu lagi alat akan diberi, iaitu alat retainer yang harus dipakai oleh mereka yang memerlukan rawatan ini, sebab retainer ini berfungsi untuk mengekalkan kedudukan gigi yang telah kita betulkan. Itu adalah braces. Kepada pendengar di luar sana, itu adalah braces yang sebenar secara pengenalannya. Bagaimana pula dengan fake braces? Fake braces. Fake itu palsu. Nama pun fake kan? Maknanya pun fake. Jadi of course lah, ia bukan yang sebenarnya. Dan kalau nak bercakap berkenaan dengan fake braces ni, kita akan fake braces ni sebenarnya sudah mengalami evolusi. Lebih 10 tahun yang dulu fake braces memang sudah ada, tetapi ianya secara DIY. Di dalam gambar satu dawai yang akan diletakkan alat-alat yang menyerupai braces dan juga hanya akan dipakai oleh yang memakai dan boleh ditanggalkan secara sendiri. Nampak sangat fake. Sangat fake lah. Maknanya itu 10 tahun yang dulu. More than that. Lebih daripada itu. Kiranya dia orang ni kreatif, buat satu kat dawai, pasang sendiri, boleh tanggal sesuka hati. Betul. Tetapi saya ingat selepas 2013 di mana kejadian ada dilaporkan di negara jiran, dilaporkan ada kematian kerana tertelan fake braces ini. Dan dari situ kita sedar tularnya fake braces yang benar-benar kelihatan seperti braces, nampak sama, tetapi ianya tidak serupa. Jadi apa yang akan saya akan katakan berkenaan dengan fake braces ni? Fake braces ni macam saya kata tadi, komponennya sama. Ni yang kita dah cerita selepas evolusi. Yang terkini lah so seperti gambar. Seperti gambar. Sangat serupa. Kalau kita tengok gambar yang sebelumnya tadi, memang hampir sama. Tetapi hanya orang yang biasa, doktor pakar dan doktor yang biasa melihat braces, mereka tahu yang itu fake ataupun sebaliknya. Dan fake braces ni, mereka yang telah datang ke klinik, mereka tidak menjaga dan persekitaran dalam mulut ni mengalami banyak masalah. Itu sajalah mengenai fake braces. Okey doktor. Jadi saya ingin tanya lagi doktor. Pada mereka yang menawarkan fake braces ini dan orang itu yang memakai fake braces itu, kebiasaannya, adakah mereka diberitahu untuk tips-tips penjagaan sehingga kadang-kadang dia menyebabkan komplikasi yang berikutnya? Suka saya bagi tahulah Amar. Mereka yang memasang fake braces ini adalah mereka yang bukan dari golongan profesional. Mereka belajar macam mana menggunakan memasang fake braces tu dengan menonton video di YouTube. Ini apa yang dilaporkan beberapa tahun kemudian. Jadi mereka hanya melihat video dari YouTube dan mereka akan mencuba kepada pelanggan. Saya tak sebut pesakit sebab mereka bukan doktor. Dan bukan mereka merawat. Mereka hanya menawarkan. Jadi mereka memasangkan fake braces ini dari hanya melihat video dari YouTube, dan ada juga yang terlalu kreatif.
sekali mereka lihat, mungkin mereka pernah melihat doktor memasukkan braces kepada pesakit dan mereka akan cuba. So this is more like try and error. Try and error. Yeah. Okey. Itu adalah fake braces. Itu adalah jadi, braces. terima kasih diucapkan kepada Dr. Fatimah di atas soalan yang pertama yang telah dijawab dengan baik tadi, iaitu apakah itu braces dan apakah itu pula fake braces secara sesi pengenalan. Jadi diingatkan kepada semua pendengar di luar sana, jangan lupa like dan share sesi kali ini agar sesi ini dapat dikongsikan dengan lebih ramai kepada sahabat handai dan keluarga tentang apakah itu fake braces, sama tapi tak serupa. Jadi kita bergerak kepada soalan nombor 2 ya doktor. Okey, setelah kita kenal apa itu braces, apakah itu pula fake braces, bagaimana pula untuk kita membezakan fake braces ini dengan yang sebenar? Apakah ciri-ciri ataupun kriteria ataupun mungkin tips yang senang untuk para pendengar sana tahu bahawa itu adalah fake braces? Silakan doktor. Seperti yang saya katakan tadi dan gambar yang telah dipaparkan sebelum ini, ya, memang tidak ada nampak beza antara yang sebenar dan juga yang palsu lah, ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan remaja di luar sana dan ibu bapa remaja yang mendapatkan fake braces ini, sebab sememangnya ia nampak serupa dan ini bukan bidang mereka. Jadi sedangkan doktor gigi biasa yang tidak terdedah kepada rawatan ortodontik, mereka juga tidak dapat membezakan. Betul doktor, saya juga mungkin akan confuse sebab saya pun tidak attach dengan ortodontik kan, jadi mungkin saya pun confuse untuk membezakannya. Jadi di sini apa yang saya ingin kongsikan, 3 tips yang akan saya berikan kepada mereka yang mendengar di luar sana dan atau kepada mereka juga yang berhajat untuk memakai fake braces ini, ya. 3 tips yang mudah untuk kita kenal pasti. Satunya ialah lokasi di mana anda mendapatkan braces itu. Kerana braces yang sebenar kita hanya berikan di premis kerajaan, klinik ya, di klinik, sama ada di klinik kerajaan ataupun di klinik swasta. Maksud doktor seperti gambar yang tertera. Ini adalah proper setting untuk klinik kita. Betul. Di mana kalau nak tahu dapat perkhidmatan itu sebenar ataupun fake, lokasinya sangat penting, iaitu kena ada proper setting seperti ini. Betul. Dan juga peralatan yang ada di klinik selalu telah disuci hamba untuk kita membendung jangkitan silang. Betul. Dan di situ kena faham, sekiranya anda mendapatkan braces ini mungkin di hotel ataupun di homestay ataupun yang memasang braces itu datang sendiri ke rumah pelanggan, maka di situ anda harus sedar tidak ada doktor gigi yang akan memasang fake braces di tempat-tempat sedemikian. Makna kata mudah katalah doktor, kalau perkhidmatan itu ditawarkan di hotel A ataupun hotel B atau di homestay, sah-sah kita tahu itu fake. Betul doktor? Betul. Tapi saya nak tambahlah doktor kan. Mungkin doktor cakap ada hotel, homestay ataupun di rumah itu sendiri. Saya ada dengar kes dia pasang braces itu dalam kereta. Yang itu saya tak pernah dengar. Tetapi saya minta mereka yang mendengar di luar sana bukan minta. Sekiranya rawatan diberi di dalam kereta, apakah jenis rawatan yang selayaknya diberi di dalam kereta? Oleh itu anda harus bijak memilih, ya. Dan kenapa lokasi itu penting, ya? Sebab sekiranya berlaku sebarang kecemasan, mungkin ada bahan yang tertelan, kita ada cara macam mana untuk mengatasinya. Jadi lokasi itu sangat penting. Tapi kalau dilakukan di hotel, di kereta, macam mana nak ada backup kan doktor? Betul. Kita fikirkan sendirilah. Sendiri, tepuk dada tanyalah. Tanya sendiri. Untuk tips yang kedua. Tips yang kedua, ada siapakah yang memberi perkhidmatan itu? Biasanya braces yang sebenarnya diberikan oleh golongan profesional seperti yang mana saya katakan tadi, doktor gigi yang telah mendalami ilmu ortodontik ini. Jadi apa yang perlu dilakukan sebelumnya adalah pemeriksaan secara terperinci. Mula-mula sekali pemeriksaan perubatan. Adakah pesakit itu sihat sepenuh daripada tubuh badan mereka, contohnya sihat daripada jangkitan hepatitis B, HIV, TB dan sebagainya. Kemudian kita akan buat pemeriksaan di dalam mulut. Adakah mulut dia bebas daripada karies, bersih, sihat dan adakah ia sesuai untuk menerima rawatan ortodontik? Maknanya adakah gigi mereka benar-benar bermasalah yang memerlukan rawatan ortodontik? Jadi contoh-contoh pemeriksaan yang kita lakukan? Contohnya kita akan biasanya setelah
keadaan dalam mulut itu bersih dan sihat, kita akan mengambil radiograf, X-ray. Penting X-ray ini diambil untuk menentukan melihat sama ada ketidakabnormalan pada gigi, tulang, rahangnya dan apa-apa yang kita perlu Sebab ketahui. kadang-kadang gigi kita tak dapat lihat daripada klinikal. Betul. Kita kena ambil X-ray baru kita tahu kat mana kedudukan gigi itu. Betul doktor? Betul. Okay. Dan juga selain pada X-ray, kita perlu mengambil model kajian. Model kajian ini adalah untuk memudahkan doktor untuk membuat rancangan rawatan. Gigi mana yang perlu dicabut ataupun hanya kadang-kadang tidak semestinya semua gigi perlu dipasangkan braces sahaja. Tetapi sebaliknya perlukan rawatan susulan, mungkin memerlukan pemudahan tulang rahang dan sebagainya. Tetapi sekiranya anda mendapatkan braces dari orang yang tidak melakukan semua prosedur ini, jadi itu adalah orang kata ciri-ciri yang menunjukkan mereka ni bukan doktor yang sebenar. Mereka hanya orang yang menawarkan. Kan, doktor? Okey. Tips yang ketiga adalah yang mudah adalah kos rawatan. Kerana kos rawatan di swasta dan juga di klinik kerajaan akan sangat mahal. Betul. Sangat tinggi. Tetapi sekiranya anda mendapatkan fake braces ni, ianya seperti yang mana yang dilaporkan harganya berkisar dalam 300 hingga 500 ringgit. 300 hingga 500 ringgit. Doktor, itu sangat murah. Dapat atas bawah? Dapat atas bawah. Macam mana doktor dia boleh menawarkan perkhidmatan braces ini yang kalau kita tahu di kerajaan ataupun di swasta mencecah ribuan ringgit, ni 300 atas bawah. Macam mana dia orang boleh tawarkan semurah itu? Komponen yang mereka beli biasanya adalah komponen yang bukan asli dan mereka boleh dapatkan secara talian. Maknanya mereka zaman sekarang kita boleh beli belah secara online. Sama juga. Jika kita melihat kepada pasaran secara online ni, kadang-kadang harganya ada yang serendah kurang daripada RM10. Betul. RM7.80, RM10.99. Jadi disebabkan itu mereka boleh memberikan rawatan yang sangat-sangat murah, jauh berbeza daripada yang apa ditawarkan di klinik kerajaan dan juga di klinik swasta. Betul. Okey. Dan biasanya lagi satu, itu cuma bayaran untuk pemasangan atas dan bawah Dan biasanya rawatan susulannya adalah selepas itu memerlukan pembayaran yang lain. Okey. Dan biasanya satu lagi mereka tidak memberikan temujanji seperti yang berkala. Maknanya apa yang dilaporkan dari pesakit yang menerima fake braces ini, biasanya sekiranya mereka mempunyai masalah, mereka akan berhubung melalui panggilan telefon dan mereka tidak ada tempat untuk dituju. Maknanya tidak ada klinik atau tempat yang khas memang mendapatkan rawatan. Seperti yang doktor terangkan, lokasi itu akan berubah mengikut pada masa. Betul. Ini adalah satu cara modus operandi mereka. Tujuannya mungkin untuk mengelak dikesan oleh pihak penguasa lah. Okey doktor, saya ingin mencelah seperti yang doktor katakan, walaupun kos dia 300 atas bawah hingga 500 atas bawah, tapi ini tetap duit So tetap duit kan, maksud saya adalah mungkinlah mereka ni mampu tapi tak semestinya perlu kan doktor? Betul. Sebab keperluan untuk pakai braces adalah masalah gigi kita sendiri. Betul. Bukan sebab kita mampu maka kita rasa kita perlu. Betul. Malah ada kes gigi dia dah elok sebenarnya tapi nak ikutkan trend, komplikasi selepas itu doktor kan lebih meruncing, lebih membahaya. Betul doktor. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Yatimah di atas soalan yang telah dijawab dengan baik dan panjang lebar tadi. Saya harap penonton pendengar di luar sana dapat mengambil input yang berguna, di mana jikalau anda ingin mengenal pasti ataupun membezakan macam mana itu fake braces, 3 tips yang telah dikongsikan oleh Dr. Yatimah iaitu lokasi, mereka yang menawarkan perkhidmatan itu, dan akhir sekali kos yang sememangnya jauh lebih murah daripada premis kerajaan dan premis swasta. Okey, diingatkan kepada semua penonton kita, pendengar kita di luar sana yang mempunyai sebarang persoalan ataupun kemusykilan nak ditanyakan, ditujukan kepada Dr. Yatimah, anda jangan segan, jangan malu. Anda bolehlah menyatakan soalan anda di ruangan komen yang telah disediakan dan insya-Allah kita akan jawab pada akhir rancangan ini. Okey, masa semakin menceburi kita, Dr. Yatimah, kita teruskan dengan soalan terakhir kita dalam sesi Facebook Live kita pada hari ini, iaitu soalannya berbunyi, apakah pula akibat ataupun komplikasi dari fake braces ini? Silakan. Memang banyak komplikasi, dan apa yang saya ingin katakan, komplikasi yang selalu kita
bincangkan fokus kepada mereka yang memakai fake braces braces. itu. Ya. Tetapi hari ini saya suka untuk fokuskan juga komplikasi yang mungkin berlaku kepada mereka yang memasangkan fake braces, ya. Okey, jadi kita bercakap pasal komplikasi pada yang memakai fake braces. Dahulu, Okey. yang menerima rawatan. Dari apa yang pengalaman saya menerima pesakit yang telah memakai fake braces ini, mereka akan datang dengan gejala berikutnya, sakit yang berpanjangan, okey, bengkak pada bibir kerana yang kita tahu komponen fake braces ini bukan yang asli. Mungkin mereka mengandungi kandungan pelamba yang tinggi dan mungkin pesakit itu sendiri memang mempunyai alergi kepada sesuatu. Jadi ataupun kesinambungan daripada tips yang kedua tadi, kiranya orang yang menawarkan braces itu dia tak tanya awak ni ada alergi dan sebagainya. Jadi dalam beli barang yang fake, yang tidak asli, boleh menyebabkan alergi kepada si pemakai. Okay. Dan yang paling teruknya gusi akan menjadi bengkak dan seterusnya akan mudah berdarah. Yang paling teruk menyebabkan bernanah, dan senario itu akan membuatkan yang memakai fake braces itu akan mulut mereka berbau. Okey. Dan yang paling teruk lagi kesakitan pada tekak, sukar untuk menelan, untuk makan, dan yang paling ditakuti gigi akan menjadi goyang disebabkan pengecutan tulang, dan juga kadang-kadang ada kes yang saya jumpa gigi itu hanya dipegang oleh gusi. Dan yang sedih ya, sad to say, kadang-kadang gigi itu boleh tercabut sendiri. Okey. Jadi di sini seriusnya masalah memang gigi ada kata tak apa, gigi hilang kita boleh pakai gigi palsu. Tetapi perlu diingat yang palsu tidak sama dengan yang asli. Okey. Jadi even gigi yang palsu pun tak sama dengan yang asli. Apatah lagi dengan perkhidmatan. Betul. Jadi itu gejala yang dilihat kepada yang memakai memang kita dah biasa. Betul. Tetapi gejala komplikasinya kepada mereka yang memasang kita jarang kita fokuskan. Okey. Ingin saya tekankan di sini ya, pada mereka yang memasang fake braces, biasanya mereka tidak menjaga jangkitan silang. Maksudnya segala peralatan yang digunakan itu tidak disteral seperti mana yang di dalam klinik. Segala peralatan yang diguna perlu disuci hamba, kerana macam saya katakan tadi, mereka atau pesakit ataupun yang memasang braces itu sendiri mempunyai penyakit seperti hepatitis, HIV yang mudah yang kita senang dengar, dan juga penyakit TB. Anda sebenarnya boleh membuatkan jangkitan itu berlaku dari satu pelanggan kepada pelanggan yang lain. Betul, doktor. Mungkin ia akan berlaku masa bertahun. Ya. Jadi perlu diingat di sini, belum berlaku tak bermakna ia tidak akan berlaku. Jadi dengan adanya informasi ini, saya memohonlah mereka yang memasang fake braces ini, anda harus fikirkan kembali, adakah ini yang anda pilih? Adakah ini yang anda ingin berikan kepada orang? Kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Jadi janganlah, kiranya anda fikirlah sendiri. Terima kasih Dr. Yatimah di atas jawapan yang telah dijawab sebentar tadi tentang komplikasi yang akan berlaku jika anda memakai fake braces ini. Baiklah, kita akan berehat seketika dan diminta anda semua jangan ke mana-mana, stay tune bersama kita dan saksikan VT yang telah disediakan oleh tim Tiga Macang, iaitu video raya, iaitu Rempeyek untuk Mak, dan kita akan kembali selepas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jangan risau, Alah okey. Luka sikit je. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam rancangan Damfix on Air, dan sesi kali ini kita mendapat begitu banyak soalan Dr. Alhamdulillah, sambutan. Begitu ramai yang nak tahu apakah tindakan ataupun sebagainya, which is saya akan pilih kepada mereka yang menjawab soalan, bertanyakan soalan ini. Namun tetapi bagi mereka yang kita tak sempat nak jawab soalan itu, insyaAllah kita akan jawab di ruangan komen itu pada masa yang secepatnya, kerana kita kekurangan masa. Jadi soalan kita daripada penonton yang bernama Lilac Tulip. Saya pun tak tahu macam mana. Soalannya berbunyi untuk Dr. Yatimah, sekiranya seseorang telah memakai fake braces dan mahu menanggalkannya, bolehkah dia pergi ke klinik kerajaan? Okey. Kepada Lilac Tulip sekiranya anda ataupun kawan-kawan yang memang baru sedar telah memakai fake braces, memang sangat dialu-alukan untuk anda semua datang berjumpa dengan doktor yang berpengalaman, bukan yang berkelayakan, sama ada di klinik swasta ataupun kerajaan. Dan soalan yang tadi, bolehkah datang untuk menanggalkan di klinik kerajaan? Ya, betul. Ya, tetapi anda akan melalui beberapa proses lah. Kita juga kena mengambil pemeriksaan dan sebagainya, dan kemudiannya kita akan menentukan sama ada apa yang terbaik. Okey, sekiranya memang anda telah mengalami masalah gusi, kita akan salurkan kepada kepakaran gusi yang merawat gusi dan seterusnya. Okey. Itu sahaja, Doktor. Okey, diharap terjawab persoalan Lilac Tulip itu. Seterusnya soalan terakhir lah, Doktor. Kita dah kehabisan masa. Soalan daripada saudara Shidi Mat Adam. Soalannya berbunyi, bolehkah kita pakai tooth aligner yang dijual secara online? Okey. Ingin saya katakan, setiap rawatan memerlukan pemeriksaan sebelum diberikan rawatan. Betul. Seperti Encik Saidi yang menggunakan aligner yang dibeli daripada online. Okey. Memang banyak iklan sungguh menarik. Kadang-kadang saya tengok memang menarik, dan mana yang akan teruja daripada berterabur jadi cantik macam tu. Okey. Satu yang saya ingin bagi tahu Encik Saidi, kita kena tahu apa masalah kita sebenarnya. Kalau kita terus saja memakai, ditakuti akan ada komplikasi lebih kurang sama seperti fake braces. Jadi nasihat saya, sebelum membeli secara online, apa kata datang ke klinik untuk mendapatkan pemeriksaan. Dan sekiranya memang encik betul-betul nak pakai inilah atas sebab-sebab tertentu, kita di klinik akan memberi nasihat dan juga cadangan, dan mungkin kita akan salurkan kepada kepakaran yang mungkin masalah Encik Saidi itu memerlukan rawatan itu. Okey, itu sahaja, Doktor. Jadi kepada Encik Siti Mak Adam, tepuk dada tanya selera. Dan dengan berakhirnya soalan itu tadi, maka berakhirlah sesi Damfix on Air kita pada hari ini. Seperti biasa, masa sangat cemburukan kita, dan sebelum itu saya ingin memberikan peluang lagi sekali, peluang terakhir kepada Dr. Yatimah untuk memberikan sepatah kata ataupun pesanan ataupun nasihat kepada mereka di luar sana mengenai fake braces ini. Sama tapi tak serupa. Betul. Terima kasih Amar ya. Di perkongsian ini saya memang sangat-sangat berharap mereka yang berada di luar sana, diharapkan hari ini kita dapat informasi, dan saya harap anda semua bijak membuat pilihan, kerana ini semua adalah pilihan kita. Dan nasihat saya kepada mereka yang mungkin berhajat untuk pakai braces,
cuba timbang-timbang dan fikirkan apa yang telah diperkatakan sepanjang program kita. Dan kepada mereka yang memasang fake braces, nasihat saya perlu diingat kembali, adakah ini perlu, adakah kita memberi manfaat kepada pelanggan kita. Betul. Okey. Dan satu lagi yang saya ingin berkongsi ya. Saya ketahui apa yang dari pengetahuan saya, terlalu ramai sebenarnya yang memberikan fake braces di negeri Kelantan khususnya. Maka saya ingin memberi sedikit nasihat. Setelah anda mendengar apa yang kita paparkan tadi, harapannya supaya tolong hentikan aktiviti ini. Betul. Kerananya lebih banyak mudarat daripada kebaikannya. Dan kita seharusnya bertanggungjawab kepada diri kita dan juga orang lain. Okey, Doktor. Itu sedikit nasihat dari saya. Terima kasih Dr. Yatimah di atas nasihat yang saya kira cukup ikhlas sebentar tadi. Dan ingin saya tegaskan juga kepada semua pendengar kita di luar sana, sesi kita pada hari ini, fake braces sama tapi tak serupa, bukanlah ingin menyindir ataupun menyinggung mana-mana pihak. Kita hanya ingin berkongsi informasi yang sewajarnya. Apakah itu braces, apakah itu fake braces, bagaimana tips untuk mengenalnya dan komplikasinya. Dan saya harap sesi ini dapat dikongsikan, di-share di ruangan Facebook anda agar informasi yang sangat berguna ini dapat kita manfaatkan bersama rakan kawalan dan juga keluarga. Akhir kata, sebelum kita mengakhiri program sesi live kita pada hari ini, saya, Wakil Kim, ingin mengucapkan jutaan terima kasih lagi sekali kepada Dr. Yatimah kerana sudi datang ke studio kita, dan mohon maaf jika ada terkasar bahasa sepanjang menjalankan sesi ini. Dan seperti biasa, kalau ada semua di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin.